Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Fira Syazik Firas. Kisah yang bertajuk Bayi Tu. Julai 1987. Tulislah cepat. Suara Abah tegas memberi arahan. Aku yang dari tadi menunggu arahan semacam tidak sabar. Beras 10 kati, gula 2 kati, tepung 2 kati, biskut lutut 2 kati, biskut lemak 2 kati, susu cap junjung 1 karton, minyak masak 1 botol besar, sabun cap kapak 1 karton, teh cap masjid 1, kopi serbuk 1, minyak tanah 2 botol. Ada apa-apa lagi yang tertinggal ke? Tanya Abah inginkan kepastian. Rasa dah cukup tu bang. Ini pun dah lebih ni, kata Mak sambil melihat kertas nerai barang. Ada lagi yang tak tulis Abah. Shampoo, tuala wanita, sabun Lux. Aku menambah senarai barang. Sabun cat kapak tu pun bersih cuci rambut kamu yang berkelumur tu. Badan kamu tu pun tak berkudis kalau bersabun dengan benda alah tu. Tuala wanita, pakai je kain batik yang lama-lama tu, tak mati pun. Lepas pakai, cuci bersih-bersih. Lepas tu, sidai kering-kering, boleh pakai lagi. Panjang lebar Abah meleteri aku. Berangan sajalah nak pakai benda-benda tu semua. Aku faham, keluarga aku bukanlah orang senang. Abah bekerja sebagai kerani kecil aja. Berapalah sangat gaji Abah berbulan-bulan ni? Dengan anak-anak 4 orang yang masih bersekolah. Itu belum termasuk sewa rumah dan bil api air lagi. Tapi, aku tetap bersyukur dengan apa adanya. Angah, apa lagi? Pergilah ambil barang kat kedai tu. Hari dah nak senja ni. Abah nak ke surau. Naik basikal tu jangan laju-laju. Nanti habis semua. Barang tak ke mana, kamu tak ke mana. Abah penuh dengan nasihat. Abah, duitnya mana? Allah, kamu ni macam kamu tak faham pula. Selalu kan kita ambil barang dulu kat kedai Haji Taib tu. Tulis dalam buku 35. Cukup bulan gaji, Abah bayarlah. Setiap bulan Abah tak pernah terlewat bayar. Sememangnya setiap bulan Abah berhutang dulu di kedai Haji Taib untuk barang dapur. Boleh dikatakan semua penduduk di kampung kami berhutang di kedai Haji Taib. Al-maklumlah, rata-rata penduduk semuanya bekerja kampung. Manalah mampu untuk bermewah berbelanja. Petang tu, entah mengapa, hati aku berdebar-debar. Bukan jauh pun rumah ke kedai Haji Taib. Tak sampai 10 minit pun mengayuh basikal. Tapi, bukan soal jauh atau dekat yang menjadi masalah. Tapi, kawasan yang harus aku tempuh untuk sampai ke kedai yang aku risaukan tu. Basikal tua berpelantar besar ku kayuh perlahan. Mata meliar mengawasi. Sudah petang rembang, memang tiada penduduk kampung yang mudik. Kiri kanan jalan hanya lalang tinggi separas pinggang. Lorong kecil yang sempit tu terasa sunyi sekali. Padahal itulah jalan utama penduduk. Krek, krek, krek. Rantai basikal yang jarang-jarang berminyak tu menghasilkan bunyi. Kayuhan aku cepatkan.
Sudah nampak atap kedai Haji Taib. Sesampai di kedai, aku serahkan kertas senarai barang. Masa mencuka wajah Hajah Halijah, isteri Haji Taib, bila tahu aku datang untuk berhutang lagi. Tidak seperti Haji Taib yang wajahnya sentiasa senyum. Setelah mendapat semua barang yang dipesan, aku meletakkan sesetengah di atas pelantar basikal dan ada juga yang aku gantung di handle. Dengan barang yang syarat, aku tidak dapat mengayuh dengan cepat. Bimbang kalau kayuhanku tersasar ke dalam semak. Pasti Abah melenting marah kerana barang-barang yang rosak. Aku berselisih dengan Pak Hasan, tapi langsung tak ditolehnya aku. Mungkin mengejar maghrib. Betul-betul masa laungan azan maghrib, aku sampai di kaki tangga. Terkocoh-kocoh aku naik ke rumah dengan barang penuh di tangan. Mak! Oh, Mak! Angah balik ni! Mak! Oh, Mak! Sunyi. Tiada sahutan. Mungkin Mak ikut Abah ke surau kot. Tapi ke mana pula pergi adik-adikku yang berdua tu? Selalunya mereka lah yang paling teruja setiap kali aku pulang dari kedai. Ada saja kerenah mereka berdua tu. Arul? Azid? Mak ikut Abah ke surau ke? Masih tiada jawapan. Aku masuk ke bilik adik-adikku. Mungkin mereka ada di bilik. Aku ke dapur, ke bilik air juga. Tiada sesiapa. Tetap sunyi. Kemana semua orang? Pelik aku. Aku duduk berjuntai di kaki tangga, menunggu mak, abah dan adik-adik. Kalau nak ke mana pun, tunggulah aku. Ini tidak. Tinggalkan rumah tak berkunci. Walaupun rumah kami ni tiada apa yang berharga, tapi inilah tempat berteduh kami. Hingga ke tengah malam, abah, mak dan adik-adik tak nampak bayang. Tak boleh jadi. Aku kena cari mereka sampai dapat. Rumah ayah Long yang pertama aku tuju. Pernah dulu, masa abah di hospital menjaga atuk yang sakit, mak dan adik-adik duduk di rumah. Di rumah ayah Long. Banyak malam juga aku tidur sorang-sorang. Nak ke rumah ayah Long, aku risau kalau ayah Long tak suka. Memang sejak dulu dia tak sukakan aku. Aku tak tahu apa salah aku. Tapi yang pasti ada saja yang tak kena tentang aku di mata ayah Long. Kali ni aku nekat. Kalau dimarah atau dimaki ayah Long pun aku sanggup, asalkan dapat aku berjumpa dengan mak, abah juga adik-adik. Aku mendapatkan basikal tua kesayanganku. Kali ini kayuhanku menjadi ringan dan laju tanpa barang. Aku seakan terbang. Gelap pekat malam, aku redah tanpa kisah. Mak! Oh, Mak! Keluarlah, Mak! Angah datang ni! Angah tahu Mak, Abah dengan adik-adik ada dalam rumah ayah Long. Kenapa semua orang nak lari dari Angah? Apa salah Angah? Barang dapur yang Mak suruh beli tu ada kat rumah. Marilah, Mak, kita balik rumah. Ayah Long tak suka kat Angah. Angah, baliklah nak. Baliklah ke rumah. Suara Mak sayu ku dengar. Bunyinya seperti baru lepas menangis. Apa pula yang ayah Long marahkan Mak? Ada saja ulah orang tua tu. Angah, baliklah nak. Kalau Angah sayangkan Mak, sayangkan Abah dan adik-adik, Angah baliklah. Mak, Abah dan adik-adik semua sayangkan Angah. Suara Abah meruntun jiwaku. Sejuk di halwa telinga. Abah walaupun tegas, tapi cukup pandai memujuk. Ya, memujuk hatiku yang keras seperti batu ini. Rindu aku, terlalu rindukan suara Mak dan Abah, juga adik-adik dan Along.
Seperti sudah terlalu lama aku tidak mendengar suara mereka semua. Anga, Mak mohon, Anga balik nak. Baliklah ke sana. Mak redha, Anga. Mak sayang Anga, dunia akhirat. Terasa sejuk. Hati, jiwa dan ragaku mendengar ucapan itu dari Mak. Sekujur tubuhku juga sejuk bagaikan ais. Seperti dibawa merentasi masa lalu, aku teringat kembali segala-galanya. Kemana kau nak lari, ya? Kemana kau nak lari? Jangan diapa-apakan saya, Pak Hasan. Ingat Tuhan, Pak Hasan. Tolonglah saya. Saya merayu. Lepaskanlah saya. Kasihanlah saya, Pak Hasan. Tidak. Aku takkan lepaskan kau. Sebelum semuanya kelam, aku dapat mendengar suara-suara bukan hanya dari Pak Hasan, tapi suara dari beberapa orang lagi jantan keparat. Rayuan dan rontakanku hanya sia-sia bila nafsu serakah telah menguasai manusia yang bertopengkan syaitan. Semuanya musnah. Bang, mana Anga tak balik-balik lagi ni? Dari petang tadi ke kedai, takkan tak balik lagi? Kemana pula menyinggah budak bertuah tu? Sudah saya bertanyakan pada Hajah Halijah tadi pasal Anga. Katanya, lepas ambil barang kat kedai, terus je Anga balik. Katanya tak ada nampak pula Anga dengan kawan-kawan ke? Bang, saya tak sedap hatilah. Kita lapor pada polis je lah. Hati saya betul-betul tak sedap ni. Istighfar, doa banyak-banyak, biar Anga tu balik dengan selamat kejap lagi. Kelihatan sebuah Land Rover polis berhenti di hadapan rumah itu. 2 orang anggotanya turun dari kenderaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Encik? Boleh saya bantu? Ini rumah Rosnani binti Roslan ke? Ya, saya Encik. Saya ayahnya, Roslan bin Rosli. Ada apa ya? Tergambar riak cemas di wajah seorang ayah. Encik dan isteri dikendaki mengikut kami ke hospital untuk pengecaman mayat. Ya Allah, Anga! 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 Mak serta-merta jadi lemah longlai. Mujur sempat disambut oleh Abah. Dari bedah siasat yang dijalankan, mangsa Rosnani binti Roslan telah meninggal dunia 8 jam sebelum mangsa ditemui. Mangsa didapati telah dirogol serta diliwat lebih dari seorang suspek. Vagina dan dubur mangsa juga hancur. Mangsa juga didapati kehilangan banyak darah. Punca utama kematian ialah kecederaan yang kritikal dan kehilangan darah yang banyak. Panjang lebar pakar forensik menerangkan sebab musabab. Anga, balik nak. Mulai sekarang, Mak redha dengan pemergian Anga. Mak maafkan segala salah silap Anga selama Anga bersama Mak. Anga, berehatlah dengan tenang sayang. Al-Fatihah. Julai 2021. Assalamualaikum. Hai guys. Hari ini aku dari tim paranormal terjah Baitu akan membawa korang semua ke satu rumah tinggal di negeri X dan bandar X. Negeri dan tempat aku nak terjah ni terpaksa dihiddenkan kerana sebab yang tertentu.
Dari sumber-sumber yang boleh dipercayai, rumah ini telah ditinggalkan selama lebih kurang 34 tahun yang lalu. Mari kita cuba masuk ke dalam, guys. Keadaan di dalam rumah ini kelihatan masih dalam keadaan yang baik. Walaupun telah lama ditinggalkan, sekarang aku berada di bahagian dapur, guys. Aku rasa terkejut dan teruja, guys, sebab di lantai dapur ini masih terdapat barang-barang dapur yang jarang dapat dijumpa masa kini, guys. Aku jumpa barang rare, guys. Sabun cap kapak, susu cap junjung, baras dan gula yang bertaburan. Di bahagian dapur ini juga dikatakan sering kelihatan kelibat seorang gadis sunti. Dipercayai gadis berkenaan adalah anak gadis pada tuan rumah ini. Dan dikatakan lagi yang gadis tersebut telah pun meninggal dunia akibat dirogol dan dibunuh kejam. Okey guys, aku pun nak tamatkan dah live ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di tempat yang lebih seram dan ekstrim, guys. Okey, bye. Setelah tim paranormal meninggalkan pekarangan rumah itu, di bahagian dapur rumah itu terdengar, "Mak, Angah tetap di sini, di rumah kita, Mak. Sampai akhirnya, Angah tetap di sini, Mak." Sekian dari karya Fira Syazik Firas. Terima kasih, Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar. Peace, no war.